على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, apa khabar semua? Orang Melaka. Saya bersiaran langsung daripada Bukit Katil. Ya, apa khabar orang Melaka yang ada di Melaka, dan apa khabar orang Melaka di mana-mana sahaja, dan apa khabar semua ayahanda bonda, ya, tuan-tuan, perempuan, mukminin dan mukminat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam slot ataupun apa dipanggil sebagai ingatan kasih sayang, ingatan mesra berkenaan dengan zikir dan fikir. Disebut dalam Sahih Bukhari, disebut dalam Sahih Bukhari, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa kata Ummul Mukminin, iaitu Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yazkurullah, sentiasa berzikir. Rasulullah itu adalah sentiasa berzikir ala kulli ahyani, di atas setiap keadaan dan kelakuan. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran keadaan manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi darjat kedudukan di sisi Allah, sehingga mendapat jawatan Rasulullah sebagai utusan Allah, dan yang kedua sehingga mendapat gelaran sebagai Habibullah, kekasih Allah. Walaupun kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tiada tolok bandingnya di kalangan makhluk Allah ni, namun begitu Rasulullah SAW ialah manusia yang paling banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa lagi muslimin dan muslimat ikutan kita, panduan kita, panutan kita kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang habibullah, kekasih Allah, manusia yang maksum pun kehidupannya, masa yang dilalui penuh dengan zikrullah, maka sudah tentulah kita tambah-tambahan kita hidup dalam suasana di akhir zaman, suasana fitnah yang sangat dahsyat, maksiat yang
bermaharaja dan seumpamanya, sangat-sangat kita dituntut untuk memelihara diri kita daripada apa jua pengaruh-pengaruh yang boleh merosakkan hati kita terutamanya. Maka tidak ada jalan lain, senjata yang paling kuat, antara lain senjata yang paling kukuh untuk kita berhadapan dengan ujian di akhir zaman, fitnah di akhir zaman ini, antara lain ialah senjatanya ialah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada zikir itu terdiri daripada istighfarnya, dengan salawatnya, dan juga dengan tahdis. Ini dipanggil zikir yang asas, sebagai persiapan, sebagai benteng kepada diri kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah digambarkan, yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mudah-mudahan insya-Allah mudah-mudahan kita semua ni menjadi hamba-hambanya yang sentiasa rajin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, ini hadis sahih daripada Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mathalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi wal baiti alladhi la yuzkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit. Masya-Allah. Perumpamaan, perbandingan, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebutkan Allah. Rumah yang di dalamnya disebutkan Allah. Dalamnya ada zikrullah, di dalamnya ada berzikir Rasulullah, di rumah itu ada di dalamnya apalagi bacaan ayat-ayat suci, ayat-ayat Quran, ayat-ayat kalamullah dan seumpamanya. Jadi rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan zikrullah dibandingkan dengan rumah yang la yuzkarullah, dibandingkan dengan rumah yang tidak disebut di dalamnya akan Allah. Tidak ada orang baca Quran, tidak ada orang yang sembahyang sunat, tidak ada yang sembahyang fardu berjemaah umpamanya, tidak ada di dalamnya bacaan selawat dan sebagainya. Yang adanya hanya bunyi-bunyian lagu-lagu, bunyi suara daripada kaca-kaca TV, suara muzik, suara lakonan dan seumpamanya. Tidak ada langsung di dalam rumah itu mengingati Allah. Tidak ada langsung di dalam rumah itu dikatakan zikrullah ke selawat dan sebagainya. Maka bandingannya, kata Rasulullah SAW, rumah yang di dalamnya ada zikrullah dengan rumah yang di dalamnya tidak ada zikrullah ialah seperti mana? Kal masalul hayyi wal mayt, seperti umpamanya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Allah, sangat jauh perbezaannya. Rumah yang di dalamnya disebutkan nama Allah, ada zikrullah, ada mengingati Allah, dengan rumah yang di dalam tidak ada zikrullah. Jadi ayah dan bonda kita seutamanya sebagai ketua keluarga, pembantu keluarga, pastikan bahawasanya rumah kita jangan kosong daripada zikrullah. Teringat saya satu hadis yang lain mengatakan zayyinu buyutakum bis-salah wa qiraatil Quran atau kama qala Rasulullah SAW. Antara lain disebut hiasilah rumah kamu, kata baginda Nabi SAW. Hiasi dengan apa? Bukan hanya semata-mata perhiasan luaran sahaja. Tidak salah untuk mewujudkan suasana ketenangan, untuk mewujudkan suasana keceriaan, silakan, tak ada masalah. Tapi yang lebih besar daripada itu apa dia? Kata Rasulullah, itulah zayyinu buyutakum bis-salah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kamu, kata Rasulullah, dengan memperbanyakkan sembahyang sunat secara khususnya dan memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah, tenang kalau kita lihat dalam rumah itu ada orang yang berselawat, membaca Quran, sembahyang sunat. Kalau di malam-malam hari, di akhir malam, hidup dengan qiyamul lailnya sebagainya, bukan hanya semata-mata tidur setidur-tidurnya. Masya Allah, alangkah bahagianya kalau rumah tangga seperti ini. Ini yang kita idam-idamkan. Macam mana kalau boleh rumah tangga kita ni menjadi dipanggil baiti jannati, rumahku syurgaku.
Ya, syurga sebelum syurga lagi. Mana? Dari sudut perasaan, ketenangan, jiwa kita tenang, ya, aman damai, hidup ya ahli keluarga yang penuh kasih sayang. Sebab apa? Dengan barakah zikrullah. Dengan barakah selawat yang ada dalam rumah itu, dengan barakah ya ada ahli rumah itu yang bangun di akhir malam, ya bertaubat, menangis. Masya Allah, penuh rumah itu penuh dengan keberkatan. Ya, jadi usahakanlah supaya kita dapat jadikan rumah kita ni baiti jannati, rumahku syurgaku, ya. Jangan pula rumah kita jadi baiti, ya, baiti, jangan pula jadi rumah kita sebagai baiti nehi-nehi. Tidak, ya. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada pagi ini. Ya, tidak panjang, santai-santai saja, tapi insya-Allah sampai. Ya, sebagai tazkirah ringkas ingatan kasih sayang daripada saya pada pagi ini. Sebelum saya nak bertolak balik ke Kuala Lumpur pada pagi ini, insya-Allah doakan saya sekeluarga supaya selamat sampai di Kuala Lumpur insya-Allah. Mudah-mudahan dengan dua hadis yang saya bacakan tadi sebagai motivasi diri kita sekeluarga insya-Allah, agar carilah jalan, usahakanlah supaya rumah kita jangan sekali-kali sunyi daripada zikrullah. Ya, sebagaimana saya teringat lagi satu hadis mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Terakhir, ya, Rasulullah pernah menyebutkan satu hadis yang lain, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu tu seperti kubur. Kubur, ya. Cuba sekarang kalau kita pergi ke tanah perkuburan, apa yang kita dengar? Tak ada dengar apa-apa, sunyi. Orang dah mati, sunyi. Jadi jangan jadikan rumah kita seperti kubur, sunyi daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita seperti kubur, sunyi rumah kita daripada ya, lantunan selawat dan salam. Jangan jadikan rumah kita seperti kubur, mana sunyi daripada solat yang sunat, berzikrullah, bertasbih dan seumpamanya. Jadi itulah ya sedikit renungan, ya peringatan mesra dan ingatan kasih sayang daripada saya buat ayah dan bonda, kekanda adinda dan seluruh muslimin dan muslimat, supaya insya-Allah kita sentiasa dirahmati oleh Allah ya di dunia ini, apatah lagi di hari akhirat yang kekal abadi. Sekian dahulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.